Dan saya akan kupas, adakah boleh Pakatan Harapan menyaman Hadi Awang dalam perkara ini. Okey, kita baca. Ini daripada mengapa PAS menolak Pakatan Harapan, daripada berita PAS, tulisan Haji Hadi Awang. Right? Ini daripada berita.pas.org.my. Sejak awal lagi PAS menolak untuk bersama Pakatan Harapan apabila dijemput menyertainya sebelum pilihan raya umum ke-14 kerana PAS mempunyai pengalaman yang paling lama dalam bertahaluf dengan beberapa parti yang ada bersamanya. Okey, ini saya nak komen sikit untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Memang betul kita putus hubungan dengan PAS pada penghujung 2015 setelah meninggalnya arwah Nik Aziz pada awal 2015. Yang nak bersama dengan PAS pada waktu itu hanyalah Azmin Ali and the gang. Kita dah lama dah putus dengan PAS sebab kita tahu permainan mereka dengan UMNO bagaimana. Dia putus dengan kita bukanlah kononnya tak ada kerjasama, tapi sebab dia punya permainan, apa orang kata, bersenggama dia dengan UMNO pada waktu itu menyebabkan kita buang PAS. Okey, kita baca lagi. Secara tegasnya PAS menolak mudarat politik yang lebih besar dalam PH dan lebih parah akibatnya kepada negara yang boleh meroboh asasnya, sehingga kan ia boleh mematahkan cabang-cabangnya yang amat penting. Khususnya hubungan masyarakat majmuk menjadi rapuh dan menyentuh perkara negatif berkenaan dasar dan konsep negara yang lebih banyak berbanding dengan Barisan Nasional. Sekarang ini sedap tuan-tuan, dah jadi kerajaan ini, bersama dengan Barisan Nasional. Sebelum ini, kita tengok Amanat Haji Hadi macam mana dia kutuk gila-gila punya Barisan Nasional kan. Biasalah, biasalah. Politik PAS. Politik Haji Hadi sebenarnya. Keadaan sedemikian dapat dirasakan dalam tempoh PH memegang kerajaan pusat. Walaupun terlalu singkat masanya jika dibandingkan dengan BN yang paling lama dan panjang masanya memegang kerajaan pusat sejak merdeka sehingga ditolak oleh rakyat pada dalam pihak 2015 kerana salah raku dan rasuah. Dia kata bahawa hubungan masyarakat menyemuk menjadi rapuh berbanding dengan BN yang paling lama. Dia kata walaupun BN itu rasuah. Itu poin dia. Walaupun BN itu rasuah, dia kata, dia sendiri mengaku, tapi tak apa. Tak mengapa walaupun BN itu rasuah. Okey, kemudian dia guna ayat ini. Ini saya nak sentuh ni tuan-tuan. Dia tulis apa? Ramai dalam kalangan PH yang tidak beriman, berakidah dan bermoral, berakhlak secara terbuka dan mengumpulkan kumpulan pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam PH. Saya ulang balik, ramai dalam kalangan PH yang tidak beriman, berakidah dan bermoral, berakhlak secara terbuka. Dia kata, dan secara terbuka mengumpulkan kumpulan pemberi rasuah dan penerima rasuah. Okay, apa yang kita boleh baca dan interpretkan daripada situ? Kalau dia kata ramai di kalangan PH yang tidak beriman, berakidah, dia rujuk kepada orang bukan Islam, okeylah, kita terima. Itu tak ada masalah. Orang bukan Islam pun tak kata dia berakidah. Itu tak ada isu. Orang bukan Islam pun tak ada masalah dengan benda tu. Tetapi kenapa dia kata ramai dalam PH? Kenapa dia tak sebut sebagai orang bukan Islam dalam PH? Kenapa dia kata ramai? So bila dia sebut ramai, adakah itu juga menyentuh orang Islam di dalam PH yang tidak berakidah dikatakan? Jadi adakah dia mengatakan orang Melayu juga tidak berakidah, orang Islam di dalam PH juga tidak berakidah? Adakah dia telah menjatuhkan hukuman kafir kepada orang Islam di dalam Pakatan Harapan sebagaimana yang dilakukan dalam Amanat Haji Hadi dahulu? Itu persoalan kita. Saya bukan menuduh, saya soal Hadi untuk jelaskan perkara tersebut. Siapa yang dia maksudkan tidak berakidah di dalam PH itu? Siapa? Perjelaskan. Jangan bagi kita gambaran umum. Kalau macam tu boleh je kita sebut semua ramai di dalam PAS itu penerima rasuah. Kita kata. Kan? Siapa? Kalau Hadi berani bercakap, sebutlah nama. Kalau dia kata yang saya maksudkan bukan Islam lah, okeylah, tak apalah. Memang pun orang bukan Islam, dia tak percaya kepada akidah kita, tak ada masalah. Nah, bila dia sentuh perkara yang kedua. Apa perkara kedua tuan-tuan? Dia sentuh perkara yang kedua, dia kata apa? Dan tidak bermoral, tidak beriman dan tidak bermoral, berakhlak. Tidak bermoral tuan-tuan. So, seolah-olah dia kata, yang moral, bila dia sentuh soal moral, dia bukan lagi soal agama. Dia lagi bukan soal agama. Maksudnya dia kata ramai orang dalam Pakatan Harapan tidak bermoral, tidak berakhlak. Itu satu tuduhan yang sangat berat. Itu tuduhan yang kedua. Itu menyentuh semua Islam bukan Islam di dalam Pakatan Harapan sebagai tidak berakhlak. Kemudian dia guna perkataan ini. Satu lagi perkataan dia guna apa tuan-tuan? Dan
secara terbuka mengumpulkan kumpulan pemberi rasuah dan penerima rasuah di dalam Pakatan Harapan. So dia nak bagi tahu bahawa dalam Pakatan Harapan ni pemberi rasuah dan penerima rasuah dikumpulkan dalam Pakatan Harapan. Kumpulan ni semua kebanyakannya ramai di antara mereka pemberi rasuah dan penerima rasuah. Sedangkan dalam kenyataan dia sebelum itu, dia sendiri mengakui bahawa kerajaan BN yang paling lama dan panjang masanya memegang kerajaan pusat sehingga ditolak oleh rakyat kerana salah laku dan rasuah, dibuktikan pula di dalam mahkamah. Yang tu dia tak sentuh, tuan-tuan. Kerana apa? Oh, kami bertahaluf. Kami bekerjasama dengan BN, dengan UMNO. Kami tak boleh sentuh yang tu. Yang tu tak payah. Walaupun ada bukti, walaupun Pakatan Harapan ni tidak dibuktikan sekalipun. Kalau mereka bekerjasama dengan pemberi rasuah dan penerima rasuah, saya cabar Haji Hadi buat laporan SPRM, tangkap orang-orang di dalam Pakatan Harapan ni. Jangan sembang je. Saya cabar Haji Hadi keluar, tangkap, buat laporan SPRM. Kalau dia rasa tak sihat, minta macam-macam dan walaun-walaun dia buat laporan SPRM. Siapa orang-orang tersebut? Dan saya cabar Hadi untuk kemukakan nama-nama mereka dengan bukti-bukti yang mereka adalah penerima dan pemberi rasuah yang sekarang ini berkumpul ramainya di dalam Pakatan Harapan. Saya cabar. Saya tahulah saya ini bukan siapa-siapa, tapi saya cabar. Kerana apa? Kerana dia ulama, takkanlah lebay nak berbohong. Tuan-tuan, dia manusia. Dia bukan maksum macam Nabi SAW. Tak ada. Dia manusia. Saya masih lagi nak bersangka baik dengan dia dalam isu inilah. Tapi nak bersangka baik ni, tuan-tuan, ada had, ada limit. Itu saya masukkan tadi. Nak bercakap, tak ada masalah. Tetapi bila menyentuh perkara ini, apa yang kita boleh buat? Okey. Saya akan sentuh sama ada lepas ini saya cerita, bolehkah Pakatan Harapan menyaman Haji Hadi? Bolehkah Pakatan Harapan menyaman Haji Hadi ini? Okey. Saya sebelum cerita bolehkah dia saman Haji Hadi ini disebabkan oleh kenyataan itu tadi, saya baca kenyataan sambungan ya. Paling ramai pihak yang melompat parti bukan alasan yang berprinsip. Paling ramai pihak yang melompat parti bukan alasan yang berprinsip, tetapi mengejar janji-janji manis dan janji bohong seperti rasuah juga. Mereka mengamalkan politik dendam melalui kenyataan terbuka yang mengugat-ngugat urusan pentadbiran negara dan menyusahkan badan kehakiman. Ramai yang melompat parti bukan alasan yang berprinsip. Saya tak fahamlah apa maksud dia kat situ, tetapi dia menyentuh orang yang melompat parti. Tuan-tuan, Haji Hadi, saya nak cerita. Saya tak panggil dia Tok Guru dah. Haji Hadi yang lompat parti itu sekarang ni bersama dengan kamu tau. Yang kamu tuduh lompat parti yang tidak berprinsip itu sekarang bersama dengan kamu. Ramai daripada UMNO lompat ke dalam Bersatu, sekarang ni lompat masuk ke dalam kerajaan Muhyiddin Yassin, kerajaan lepas itu kerajaan Ismail Sabri yang mana kamu sokong sekarang ini. Yang ada bersama dengan Pakatan Harapan adalah mereka yang tinggal, yang tidak melompat. Jadi kalau kita bercerita, kalau yang melompat itulah perasuah dan juga penerima rasuah dan pemberi rasuah, yang menerima dan memberi rasuah sekarang ini bersama dengan kamu. Kalau itu yang kamu maksudkan lah. Kalau itu yang kamu maksudkan, maka sekarang ini dia bersama. Mereka sekarang ini bersama-sama dengan kamu membentuk kerajaan, duduk di kerusi kerajaan sekarang ini. Tetapi kenapa tunjuk jari kepada Pakatan Harapan? Kenapa? Sebab dia tak ada point nak cakap, tuan-tuan. Dia nak tulis apa? Walaupun yang bodoh dia percaya. Kalau dia kata siapa yang dimasukkan sebagai pemberi dan penerima rasuah tu, mereka lompat parti lah. Yang lompat parti tu ada dalam parti kamu sekarang ini. Bukan dalam parti PAS lah, tetapi dalam coalition, dalam gabungan di mana kamu berada sekarang. Okay? Kita baca sikit lagi. Dia panjang sebenarnya. Malah dalam PH terkumpul kalangan mereka yang nyata bersikap anti-Islam, mengancam institusi raja-raja, rukun negara dan asas-asas perlembagaan persekutuan, khususnya kemuliaan Islam sebagai agama persekutuan. Bahkan terdapat juga kalangan yang fanatik bencikan Melayu dan Bumiputera tanpa peduli adanya hak terhadap agama lain dengan pelbagai kaum yang sudah mencukupi. Okey, tuan-tuan. Ini tuduhan yang sangat liar. Kenapa saya kata tuduhan yang sangat liar, tuan-tuan? Saya nak minta Hadi nyatakan siapakah orang tersebut yang disebut anti-Islam, anti-Melayu, nak hapuskan Bumiputera. Saya nak mereka nyatakan, namakan. Sebab apa? Kalau ini yang berlaku, tuan-tuan, mereka boleh ditangkap di bawah akta-akta, terutama akta paling kurang pun dia boleh dibawa CPC, mengganggu ketenteraman awam. Mereka boleh. Paling kurang akta hasutan.
Paling kurang. Siapa mereka? Kenapa tak nak tangkap? Kamu kerajaan. Dia mulut ni tuan-tuan, senang nak menuduh. Nak tuduh ni senang, tapi nak buktikan tu susah. Adakah Haji Hadi berbohong? Adakah Hadi Awang berbohong sekarang ini? Sanggup dia nak tebar fitnah dan pembohongan demi nak justifikan dan bangkitkan kemarahan kosong orang-orang Melayu Islam. Itu perbuatan untuk nak kononnya bangkitkan Melayu Islam je. Itu nak bakar. Ini permainan UMNO untuk sekian lama tuan-tuan. Bakar Melayu Islam ni. Lama dah UMNO main permainan ni. Sekarang ni pas main permainan ni. Now, kita sentuh. Boleh ke? Now, saya tak nak baca yang bawah ni, panjang lah. Bacalah sendiri dekat rekahnya. Bukan rekah, berita broadcast. Boleh ke, soalan saya, boleh tak Hadi ini disaman? Boleh tak Hadi disaman? Okay. Macam mana yang berlaku? Okay. Ada yang argue kata tak boleh sebab apa? Kalau kita tengok kes Claire Brown menang hari tu. Dia tak menang lah, dia settle out of court. Hadi kata, ada keluar dalam berita hari ni, interlocutory punya order dibagikan 5-0. Dalam order tersebut, dalam judgement, interlocutory judgement itu, Claire 5 kali kalah. Tuan-tuan, interlocutory judgement ni ataupun ialah judgement atau order tu, itu bukan penghakiman. Itu benda-benda yang kita buat dekat luar. Menang yang itu belum tentu menang saman. Ini orang-orang tak faham ni. Kan, itu tak faham, orang tak faham. Yang sebenarnya bila Hadi pergi saman Claire Brown, hakikat sebenar di UK, individu di UK, ini undang-undang UK, syarikat atau pertubuhan tidak boleh menyaman individu dalam defamation, dalam fitnah. Ini undang-undang UK. So bila dia tahu tak boleh, so dia settle out of court. Dia bayar Claire. Tak pernah dalam undang-undang, tuan-tuan. Kita nak saman orang, kita settle out of court, kita bayar orang tu, kita declare kita menang. Tak pernah lagi. Tetapi di Malaysia lain undang-undang dia. Boleh tak Pakatan Harapan saman Hadi disebabkan oleh statement ini? Secara mudahnya boleh. Terima kasih lawyer saya, Faizal Rahman. Okey. Yang ini adalah kes High Court. Di antara Siti Sakinah binti Mior Aumar Baki yang menyaman Zamihan Mat Zain dan another. Ini kes 2017. Siti Sakinah dia daripada Syria Care. Okay, dan ini adalah kenyataan daripada daripada hakim Wan Ahmad Farid, Chief Justice Wan Ahmad Farid. Apa yang beliau ungkapkan dekat sini, dia kata, okay, kita tengok apa dia kata. This is a defamation case. Ini adalah kes fitnah. The plaintiff is the chairman of organisation known as Syria Care. So plaintiff dalam ini Siti Sakinah ni adalah chairman kepada organisasi dinamakan Syria Care, yang mana was established under Society Act SA, and is filing the action in this suit in her capacity as the public officer of Syria Care under section 9C of the same. Right? So dia saman Zamihan. Kenapa dia saman Zamihan dalam kes ini, tuan-tuan? Pada masa itu Zamihan ada buat statement. Dia kata bahawa terdapat orang-orang Syiah ni, dia kata terdapat Syiah punya gerakan ini berlindung di bawah NGO yang disebut antaranya adalah Syria Care. Disebut antaranya adalah Syria Care. Disebut Zamihan sebut. So selepas itu chairman kepada Syria Care ni pun saman Zamihan. So persoalan yang timbul adalah, alright, now before I proceed in deliberating the evidence given at the trial and the liability of the parties therein, sebelum saya meneruskan sama ada nak melihat bukti-bukti yang ada dalam perbicaraan ini, let me dispose a preliminary issue. Biar saya settlekan dulu. Saya sebut dulu tentang preliminary, perkara yang asas dulu. Even though it has not been canvassed by the party, walaupun tidak disentuh oleh pihak-pihak yang ada. It is this. Can the plaintiff, bolehkah plaintiff, being a society under Society Act, sebuah pertubuhan di bawah Akta Pertubuhan, mengemukakan action di bawah defamation, mengemukakan saman di bawah fitnah, di bawah defamation punya suit lah, fitnah lah. Dengan kata lain, adakah Syria Care mempunyai locus standi untuk mengemukakan saman ini, to maintain this action? Itu persoalan dia. Okay, persoalannya dalam negara kita, persoalan yang dibawa oleh hakim ini, bolehkah Syria Care saman individu? Sebab undang-undang UK tak boleh.
Tapi di Malaysia boleh ke tidak? Dia different. Walaupun secara umumnya kita ikut undang-undang British, tetapi kita tak ambil 100% undang-undang British. Bila dah puluhan tahun ini banyak undang-undang kita dah lari daripada British law, British punya common law. Okey, dia jawab. Hakim ni jawab. So kita tengok jawapan hakim ni. The short answer to this can be found in proposition of law as expounded by the Court of Appeal in the case of Amber Court Management Corporation and doctors suing in the capacity of council members of Amber Court Management Corporation Management Committee versus Hong Gan Gui and another 2016. So dia kata rujuk kes ini. Kes Amber ni. In that case, Badariah Shahamid JCA, hakim dalam kes itu, in delivering the decision of the court, dalam menyampaikan keputusan itu, Court of Appeal dia mengatakan, in the case of Chinese Empire Reform Association versus Chinese Daily Newspaper published 1907, the court held that non-trading and trading cooperation can maintain actions in defamation provided that there was injury to its property or business. In this case, the plaintiff, a non-trading corporation, was incorporated under the Benevolent Society Act with express power to transact business, acquire and purchase property, as well as exchange, mortgage, let or otherwise dispose of property, real and personal. The long and short of this is this. If the alleged defamatory words had on one way or another affected the revenue, income or goodwill of Syria, then it can maintain an action in defamation. Maksudnya apa tuan-tuan? Ni wala on tak faham. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Sekejap, saya baca. Supaya kita memang tahun lepas ni tak ada yang minat nak baca kan. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya dalam kes Syria Care tadi, boleh di sebuah syarikat itu atau sebuah pertubuhan itu mengambil tindakan undang-undang fitnah sekiranya apa yang dinyatakan oleh individu tersebut menyebabkan injury, damages, kerosakan kepada pertubuhan tersebut. Sama ada hilang revenue, hilang kepercayaan dan sewaktu dengannya. So, mengambil kesimpulan daripada kes ini tadi, soalan kita, bolehkah Haji Hadi disaman oleh Pakatan Harapan di Mahkamah Malaysia kerana memfitnah dengan kata-kata yang tersebut tadi? Jawapannya boleh. Dan saya sarankan Pakatan Harapan. So siapa dalam Pakatan Harapan ni boleh? Saya call contact lawyer saya tadi. Dia kata yang boleh memulakan saman adalah Setiausaha Agung Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ni berdaftar ke Is? Berdaftar. So boleh. So Pakatan Harapan dengan Setiausaha Agung dia boleh memulakan saman tersebut. Dia makan saman pemula, hantar kepada Hadi, minta dia jawab, atau dia kena minta maaf di atas kenyataan tersebut. Bukan main-main tuan-tuan. Saya sarankan Pakatan Harapan tolonglah buat. Dan bolehkah perkara ini dibawa sebagai kes jenayah? Jawapannya boleh. Dia ada dipanggil criminal defamation dan juga SKMM, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Dia didapati menghuru-harakan rakyat dengan mengatakan bahawa di dalam pembangkang ini kita menolak agama, menolak Islam, cuba menghapuskan Melayu dan sebagainya. Itu adalah tuduhan jahat dan tuduhan fitnah yang menggagu ketenteraman kita. So boleh tak kita buat laporan polis? Ya, laporan polis sedang, telah dan akan dibuat pada keesokan. Kita dah ada kita punya template, akan dibuat terhadap Hadi Awang berkenaan dengan perkara ini. So kita go dua-dua. Defamation civil pun kita pergi, criminal pun kita pergi. Kita nak tengok Wala on ni. Dia baca. Oh betul lah. Tok Guru takkanlah lebay nak menipu. So dalam hal ini, kita bawa. Tak takut tuan-tuan. Dan kalau Hadi benar-benar, orang kata apa, utuhlah, kukuh dengan pegangan dia tu, bahawa memang ramai orang di dalam Pakatan Harapan ini tidak berakidah, tidak berakhlak, mengumpulkan ramai pemberi dan penerima rasuah sebagaimana dakwaan dia tadi. Dan juga boleh saman sekali dengan berita PAS tadi tu, dengan parti PAS tadi tu boleh saman sekali. Maka dia boleh buktikan, bawalah ke mahkamah. Kita jumpa di mahkamah. Cuma saya boleh suggest lah sama ada Pakatan Harapan nak teruskan tidak. Saya minta supaya yang dengar saya ni desak ketua-ketua dalam Pakatan Harapan tu ambil tindakan, terutama daripada amanah, terutama Setiausaha Agung. Setiausaha Agung Pakatan Harapan siapa? Bukan Saifuddin Nasution. Saifuddin kan?
Datuk Saifuddin Seri Nasruddin Nasution desak Datuk Seri Saifuddin ambil tindakan terhadap PAS, terhadap Hadi Awang ni.